الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى مع اللطف والعافية وصلاح العافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berada di dalam rumahnya di antara maghrib dan isya, untuk kita sama-sama menekuni sebuah kitab, bermuzakarah sebuah kitab, Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan dengan kita membaca kitab Bahtera Penyelamat ini, kan? An-Najah di sini boleh jadi kejayaan pun. Jadi dia bagi tajuk Bahtera Penyelamat. Mudah-mudahan kita berjaya mengharungi dunia yang seolah-olah diibaratkan sebagai lautan yang dalam. Bahawa siapa yang duduk di kapal yang besar, bahtera, maka dia selamat. Siapa berenang, mungkin dia tak larat sampai tengah tenggelam. Siapa naik bot pun kena dengan ombak kuat, karam. Jadi kita belajar kitab ini, mudah-mudahan kita selamat, mendapat keselamatan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, teman lepas kita baca tentang asbabut tayammumi thalathatun, kan? Perkara-perkara yang menyebabkan, membolehkan seseorang itu untuk bertayammum itu ada tiga. Yang pertama ialah faqdul ma'i, ketiadaan air. Yang kedua wal maradu, dengan sebab sakit. Yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram, berhajat kepada air bagi meminumkan sesuatu yang hidup yang haram dibunuh. Baik, jadi kita pada malam ni kita masuk sikit secara terperinci lah. Dah halalang kita berada pada bab dia. Maka kita baca dululah huraian apa yang ditulis oleh ulama, tapi secara laju-laju tak apa kot. Tuan-tuan pernah dengar pun mudah-mudahan. Sebelum kita masuk tentang ghairul muhtaram. Baik, dalam kitab ni disebut apabila tidak ada air sebab boleh tayammum. Yang pertama ni dia kata air ni bila tak ada beberapa keadaan. Yang pertama dia kata ketika kita berada di rumah, fil hadar, bila berada di rumah, bila tak ada air kita boleh tayammum, tetapi wajib qada semula solat. Kerana air rumah ni
tempat yang biasanya ada air. Selesai yang pertama. Kalau musafir pula ada beberapa keadaan. Pertama, apabila dia duduk di tempat yang yakin ada air sekelilingnya, yakin tak ada air sekelilingnya, ayatayaqana adama wujudil ma', yakin seseorang itu bahawa tak ada air haulahu sekelilingnya, tak ada, yakin, maka terus dia tayammum dan tak perlu cari. Dia sampai-sampai tengah padang pasir, dia kata memang tak ada sini, maka terus dia tayammum, tak perlu cari. Kerana dalam hal ini dia kata apabila dituntut cari benda yang tak ada, sia-sia, dikira abas, perkara yang sia-sia, tak perlu kita cari dah tahu dah tak ada, cari lagi buat apa? Gitu lah. Kemudian itu hal yang pertama. Ini cerita musafir ni. Orang musafir bila dia sampai satu tempat confirm tak ada air, maka tak perlu cari, terus tayammum. Yang kedua, boleh jadi ada air sekelilingnya. Boleh jadi ni. Boleh jadi. Tadi yakin tak ada. Yang ni boleh jadi ada. Maka ketika tu wajib dia cari tanpa khilaf. Sampai satu tempat, dia kata nampak gaya macam ada ni, boleh jadi ada, maka wajib dia cari tanpa khilaf. Macam mana dia nak cari setelah masuk waktu? Sebab apa? Kerana tayammum ni taharah yang darurah. Taharah yang suci, yang darurah dipanggil darurat. Tidak ada nama darurat apabila air ada dan waktu tak masuk lagi. Betul tak? Nak wuduk, macam mana waktu tak masuk? Maka sebab tu dia suruh cari setelah masuk waktu. Baik, cara mencari macam mana dia kata? Mula-mula sekali dia kata cari pada tempat duduk dia dulu, kemah dia ke. Dia cari tempat, pasal apa boleh jadi ada, kadang-kadang dia tak sedar. Cari keliling dia dulu, tempat dia tinggal dulu. Tempat tinggal waktu musafir itulah dia singgah. Tak ada, dia kata tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, tak ada. Maka tambah, kalau dia kata tempat tu nampak macam ada peluang, dia kata contoh tempat hijau, nampak tumbuhan sikit, atau tempat nampak burung duk pusing dan sebagainya, maka cari. Ataupun tempat yang jenis bukit bekau, macam mana nak nampak tu bukit ni bukit, tak nampak, maka dia kena pergi cari ke tempat yang jaraknya dia kata di sini 144 meter. 144 meter daripada tempat kemah dia duduk tu, pergi cari. Tu dia panggil had al-ghauth. Had al-ghauth ni dia kata 150 meter lah lebih kurang. Kalau kita kelui orang dengar tak? 100 meter dengar kan? 150 meter hadul ghauth. Kita minta tolong suara kita sampai tara tu, maka cari sampai tam tu 144 dalam kitab ni kita. Tapi kalau dia kata nak naik bukit tu, satgi tinggal barang, anak kecil tu ada, patah balik satgi, tak jadi, maka ketika tu tak perlu cari. Kemudian dia kata lagi, ataupun dia pergi ramai-ramai, berkemah ramai-ramai,
nak cari, maka dia boleh cari kat kawan sekeliling dia, iklan. Ni sampai dia bagi perinci ni. Mungkin kita rasa tak perlu dah, tapi tuan-tuan, boleh jadi kita perlu satu masa, kan? Macam mana? Dia kata kalau kemah banyak, iklan saja. Siapa ada ayat? Tanya. Tak ada orang jawab, sengat belaka. Mana tak ada lah tu. Tak perlu kita pergi setiap kemah. Mana? Buka enggak? Nak cek enggak? Tak perlu. Memadai. Kalau tak ada orang mengaku, maka juga dia dikira orang yang tak ada ayat. Ketika tu baru dia boleh tayammum. Itu hal kedua. Mana dia tak boleh gini. Syarak tak ajak kita ada aku malah cari ala-ala dulu debu banyak. Tak boleh. Mesti cari dulu pasal kita rasa ada. Sebab kaedah dia tayammum ni, bila kita syak ada ayat aja, tak boleh. Kena cari dulu. Maka syak tu menyebabkan kita sama berat. Ada dengan tak ada ni, dia rasa ada lah. Maka dia kena cari had al-qurb, haddul ghaus, dia kena cari. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, yakin ada ayat sekeliling dia. Yakin terus dengar bunyi ayat terjun. Dia kata dengar ni tahu pasti ada ayat. Maka ketika ni dia kata orang ni wajib cari 3 keadaan. Dalam masalah ketiga ni mesti dia cari. Martabat pertama dia kena cari macam mana? Dia kena, air ni berada pada haddul qurb, had yang dekat. Had yang dekat ni dia kira apa? Di sini dia bagi 2782 meter, maknanya 2 kilo lebih. Betul tak? 2000 meter 2 kilo kan? Dia kata 2 kilo lebih ni dia kena cari kalau yakin ayat ada. Sebab apa dia kata? Dia kata jarak ni, jarak al-qurbi ni, maknanya orang bila musafir, bila dia berhenti, dia akan berhenti, dia akan cari kayu api, rumput dan sebagainya. Dia akan cari sampai 2 kilo dia nak cari. Bahkan pasal apa dia wajib? Kerana nak dapat hak amrun dunyawiyun pun dia sanggup pergi 2 kilo. Takkan amrun ukhrawiyun dia tak boleh cari sampai 2 kilo. Ni elak dalam fiqh dia kata. Pasal apa dia kata? Li'annahu idza sa'a li tilkal masafati li tahsili amrin dunyawiyyin fasa'yuhu li husuli amrin ukhrawiyyin aula. Nampak tak? Nak cari berah, nak cari lauk Kuala Kedah lebih tunggu. Rumah kat Sungai Mati, Kuala Kedah, tidak jauh. Tiba-tiba nak cari apa? Dia kata jauh. Tu makna kan? Betul tak orang lagu tu? Sepatutnya akhirat lebih aula. Ini insaf diri kita lah kan. Mengaji sejam pun dia rasa nak mati dah, dia kata. Pergi tengok TV 2 jam, dia kata sat lah tu, sat. Maknanya sepatutnya 2-3 jam tu biasalah kan. Ini kita ambil apa, dipanggil apa, sedikit qiyah lah, qiyah ke kesempatan dari tajuk ni. Kita masuk tajuk ni juga kan. Dia kata kalau kita berasa ayat ada yakin 2 kilo lebih kita kena pergi cari, wajib cari sebelum tayammum. Tak boleh terus tayammum, tak sah tayammum dia. Kalau dia kata tahu ada baru malah biar tak mau ada alang ada, tak boleh. Kerana dia tak kira darurah. Pasal yakin ni, yakin zaman lah ni yakin macam-macam kan. Kawan sampai dekat kawan, kawan kata ni ban dia sekilo, kita dah sekilo malah biar. Padahal dia pergi cari lauk tadi Kuala Kedah tu, tak boleh. Mesti dia pergi juga. Melainkan macam kita sebut tadi, dia takut hilang harta, rosak ni, dia tak aman lah.
tak aman daripada keselamatan anak dia ditinggal kat kemah ke kat mana, takutlah, maka tak apa. Itu martabat pertama, yang ni yang yakin. Martabat kedua, dia kata air ni berada pada had al-bu'd, jauh. Dia kata apa dia, had jauh ni lebih pada had qurb tadi tu lah, lebih pada 3 kilo 4 kilo, jauh. Maka ketika tu dia memadai terus tayamum. Ingat dia kata depa kata sampai ada dalam 5 kilo lagi ada layak, maka tak perlu dia pergi cari dah 5 kilo sebab dia kira jauh dah. Masalah ketiga, martabat ketiga, dia kata air ada di tempat yang jauh. Kalau dia pergi ambil air, maka keluar waktu, habis dia tak ada sembahyang, maka memadai tayamum terus. Ini nak sebut kat kita bahawa ilmu agama tak boleh kita berasa-berasa. Tak boleh berasa-berasa, kerana banyak yang kita berasa-berasa salah. Banyak orang berasa-berasa salah, walaupun nampak betul lah, tapi banyak kan salah. Banyak contoh ada dalam kepala saya ni, tapi tak boleh keluar semua kira nanti ya. Banyak sungguh, cukup banyak orang berasa macam betul dah ni, tapi salah sebenarnya. Nanti kita lepas satu-satu masalah untuk tuan-tuan perempuan fikir-fikirkan. Baik, itu hal keadaan air tak ada. Dia bukan tak ada air terus tayamum. Tak, tengok situasi macam mana. Baik, hal keadaan yang keempat. Macam mana? Ini untuk orang musafir 4 keadaan. Pertama tadi confirm tak ada air, tayamum terus. Yang kedua, air ni boleh jadi ada, maka cari dekat mana. Dia suruh cari dulu dalam kemah dia, sekeliling dia, kemudian tanya kawan-kawan dalam sebagainya. Tak ada juga, cari pada haddul qurb 150 meter je paling jauh pun tak ada, maka tayamum. Tu pun kalau dia aman perkara yang kita sebut tadi. Yang ketiga, yakin terus ada air, confirm ada air, bunyi air terjun, nampak tu ke air, tak pi 3 kilo tak kena pi, kurang pada tu maka kena pi. Kita bagi secara ringkas lah. Cuma dia bagi pembahasan yakin tu ada 3 martabat. Macam mana 3 martabat yang kita sebut tadi? Ayat kurang pada 2,782 kilo meter maka boleh, mesti pi, wajib. Sebab dia kata jarak tu bila orang nak pi cari keperluan dunia, nak pi bagi makan binatang dan sebagainya, orang akan pi cari. Kita belajar fiqh ni kena ambil jugalah perkara yang dulu yang berlaku. Tasawur kita kena gambarkan. Orang dulu macam tu, musafir mereka berhenti lama satu tempat, kadang-kadang seminggu 2-3 hari. Maka waktu berhenti tu mereka naik tunggangan kan, kenderaan mereka binatang lah. Maka binatang nak makan, takkan nak bawa gandum, nak bawa apa kita kata lah ni, dedak, nak bawa macam-macam tu dia lah, jauh. Maka mereka berhenti cari keliling. Biasa lagu tu mereka bawa spare kalau tak ada. Biasanya mereka berhenti hak tu tak pakai, pergi cari dulu. Oh ada kerak rumput apa semua bawa balik. Maka itu dia kira amrun dunyawiyun. Tu pun kita boleh. Ukhrawiyun lebih lagi dia kata. Ayat tadi nak berwuduk. Baik. Martabat kedua, jauh ayat, maka tak wajib. Tak apa. Ketiga, jauh kalau pergi cari juga keluar waktu. 3 ni. Baik, hal yang keempat, dia kata air ada, hadiran, parking ada telaga depan tu. Cuma masalah dia rombongan ada 10,000 orang, telaga ada 1. Zahmah dia kata, jam. Lepas tu timba pun ada 1 je. Seorang ambil uduk, nak cukup 10,000 tu.
Maka kita pun tengok waktu pun dah habis dah. Maka ketika tu dia kata bertayamumlah dan tidak perlu i'adah sembahyang dia. Ataupun dia kata rumah kita tempat kita sebelah tu je, tapi sebelah telaga ada rimau duk parking. Jadi nak ambil wuduk tak? Nak pergi telaga tak? Rimau duk sebelah tu, duk tengah lapang pula. Maka tak perlu kot. Ketika tu terus tayamum. Ataupun duk atas kapal lah. Kalau suar tangan pakai terjun dalam laut, dia kata lawaqa'a fih, maka ketika tu sama juga, terus kita boleh tayamum. Tahu dah memang duduk dalam laut, tapi bukan boleh tebuk kapal ke bawah, karam nak lompat pergi duduk tebing ambil wuduk, tak boleh. Maka terus bertayamum. Kita ingat ni masa tu pakai dengar je tu, tak apalah, ambil ilmu mudah-mudahan. Ada hak dhabit pun alhamdulillah. Selesai masalah yang pertama. Yang kedua, ini kita perinci sikit. Yang kedua, masalah orang sakit bertayamum. Ini ambil perhatian penting juga, sangat penting. Dia kata orang sakit ni, dia kata asal dia dalam hadis tentang yang kita sebut minggu lepas, satu orang sahabat ada syijjah ni satu luka di kepala, kemudian dia berjunub. Dia tanya kawan-kawan dia, boleh tak? Maka jawab ke semua, la, tak boleh tayamum, tak ada rukhsah. Dia tanya ada rukhsah tak? Ni aku sakit ni, bala terbelah, luka, boleh tak? Ada rukhsah tak? Bukan dia tanya tayamum, ada rukhsah tak? Maka mereka kata tak, mandi. Maka dia mandi, kemudian mati. Apabila Nabi dapat berita ni, Nabi kata qataluhu qatalahumullah, ala sa'alu, awak dia tak tanya, idza lam ya'lamu, apabila mereka tak tahu, fa innama shifaa'ul 'ayyi as-su'al, kerana ubat bagi kebuntuan, kebingungan dia panggil kan, tak tahu, tak erti ni, as-su'al, soalan, tanya. Maka Nabi sebutlah innama kana yakfihi an yatayammama, maka dia ni hanya memadai untuk dia bertayamum, kemudian dia balut ke atas luka dia satu khirqah kain, kemudian dia sapu di atas khirqah, kemudian dia basuh, dia mandi yang baki daripada jasadnya. Maka itu asal untuk orang luka, orang sakit ni, itu hadis dia. Nabi suruh yang sakit sahaja sapu atas tu, tayamum ganti. Maka yang sihat kena mandi, kena basuh. Ni sakit tak mana, dia kata luka dekat jari, tayamum terus. Padahal yang lain boleh kena air, maka wajib guna air. Baik, sakit ni dibagi beberapa bahagian. Dia kata yang pertama, orang sakit ni, dia kata sakit yang dia takut kalau kena air halaka nafsi, binasa, mati terus. Sakit ni kalau kena air binasa diri dia. Ataupun buta mata, buta, rosak anggota, manfaat rosak, tangan tak boleh bergerak terus kalau kena air. Ni sakit teruk ni. Maka yang pertama tidak ada masalah, terus tayamum sakit. Yang pertama. Yang kedua, dia kata sakit ni kalau kena air lambat sembuh, ataupun tambah sakit, ataupun berubah anggota zahir. Anggota zahir ni keluar parut, muka parut dan sebagainya, tangan, maka ketika tu boleh tayamum. Tapi kalau anggota yang tak zahir, seperti yang kita tutup ni lah, anggota yang kita katup, badan, paha, belakang dan sebagainya, maka tidak ada rukhsah ketika tu. Parut dia takut kena parut, maka ketika tu kena air juga.
Ataupun dia kata sakit sejuk yang melampau, yang membinasakan, tak boleh nak panah air, maka ketika tu dia harus tayammum, tetapi kena ulang solat. Apa dia? Sakit yang sejuk ni. Sejuk ni dalam pendapat mazhab Syafi'i, tayammum kalau sebab sejuk mesti ulang. Ini pendapat dalam mazhab kita. Mu'tamad inda Ibn Hajar. Tapi Imam Ramli wajib guna air juga, tak boleh tayammum walaupun sejuk. Baik. Kemudian yang ketiga, dia takut guna air, tapi kalau dia guna air juga akan tinggal parut yang sikit saja. Sikit je parut, ala titik hitam sikit je. Sayang dia kata. Maka yang tu wajib dia guna air juga. Tak boleh. Fala yajuzu tayammum fi hadhihi alhalah bila khilaf. Tak ada khilaf. Wajib guna air. Dia kata kalau kena juga air, dia kata lagi kat muka ada garis sikit. Wajib guna air. Kemudian itu secara umum. Secara khususnya dia kata, kalau kita balut badan kita, balut anggota kita, bila nak ambil wuduk ataupun bila nak mandi wajib, wajib kita buka penutup tu, pembalut tu. Kita pakai apa? Plaster. Kita pakai apa? Anduh ke apa? Kain apa? Baik, ketika nak berwuduk, nak mandi wajib, wajib dia tahu wajib naz'u zalik. Wajib naz'u zalika satir. Wajib buka, wajib buang, tanggalkan dulu pembalut tersebut. In amkana, jika boleh. Boleh apa? Jika boleh basuh di bawah balutan itu dengan air. Wajib. Pasal apa pakai balut? Pasal patah. Kena air boleh? Boleh. Maka dia suruh buka. In amkana, kalau boleh. Sebab apa? Tempat patah tu contohnya. Ni cerita kalau boleh. Patah dalam, luar luka, kena air okey tak? Dia kata tak ada apa pun. Maka dia suruh bagi kenal juga air. Hak ni kebanyakan kita, dia kata pakai borong terus dia kata tak payah buka. Baik, kalau dia tak buka, nanti kita baca di bawah ada lagi dia punya perincian. Baik. Baik. Fa illam yatamakkan minan naz'. Tak boleh buka. Pasal doktor kata jangan buka lah. Buka 2 hari tulang tak sambung. Tu kita kena dengar sampai habis dulu. Dia dengar hak awal, dia balik start mutu balik. Dia kata ustaz ni pelik dah. Dia lari awal. Dengar. Tak boleh buka, doktor kata. Kalau buka, esok tulang orang bersambung elok. Tulang kita timbul atas sebelah, bawah sebelah. Maka tarattaba alaihi, maka ketika itu berlakulah ke atasnya masail al-jabirah. Masalah jabirah. Ni jabirah ni dipanggil masalah pembalut. Orang di anggota dia ada pembalut. Baik. Masalah pembalut ni kita ambil secara kesimpulan dalam kitab ni. Pertama dia kata, ni maksudnya sebelum kita masuk bab pembalut ni, kalau boleh buka, wajib buka dulu. Plaster kena potong-potong bawang, terkena sikit dia balut plaster tu seminggu tak buka. Padahal kena pukul 9, pukul 11 tak ada darah dah. Kan? Tak mau, dia kata tak mau tengok. Dia kena buka. Kena buka. Pembalut yang boleh buka, payah buka. Ni hukum dia. Yang pertama dia kata, kalau pembalut berada pada anggota tayammum. Anggota tayammum apa dia? Muka dan tangan. 2 tangan.
maka wajib dia ulang solat macam mana keadaan sekalipun. Mesti i'adah solat. Ni yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jelas kan? Kaedah saya tak cerita lagi. Cuma hukum dia wajib ulang solat. Muka, bukan kepala, muka. Muka dan tangan, kedua tangan. Ada balutan. Macam mana nak buat? Itu kita tak cerita kaifiat lagi. Tapi jawapan dia mesti ulang solat. Berapa hari pun. Itu yang pertama. Maka kaifiat dia macam mana? Kaifiat dia macam kita berwuduk, mesti tertib. Dalam mazhab kita dia suruh macam mana orang yang berbalut tangan, contoh tangan. Maka dia ambil wuduk, muka selesai dulu. Kemudian basuh tangan kanan. Kemudian tangan kiri basuh yang mana yang tak balut dulu. Contoh pergelangan tangan tak balut, siku tak balut, maka basuh dua ni dulu. Tengah ni dia balut. Yang tengah ni kita wajib ambil air sapu di atas dia, keliling dia. Keliling ni pun kalau pembalut tu jenis tak rosak. Kan zaman lah dia ada pembalut hak kali hayang ni. Kalau hak kapur, boh 2, 3, 4 kali sapu, kembang, masalah. Maka yang elok sapu, yang tak elok tak payah sapu. Selesai yang tu, dia kena buat apa? Dia kena bertayamum dulu. Muka dan kedua tangan tadi ni menggantikan yang kawasan tak boleh basuh ni. Kemudian baru dia sapu balik kepala, sapu kepala. Kemudian baru basuh kaki. Wajib tertib. Dia tak boleh ambil wuduk dulu sampai habis, sekali lagi tayamum muka dan tangan. Dia bila sebut tayamum ni ganti anggota, ada orang saya pernah tengok dia tak faham. Dia buat gimana? Habis dia ambil wuduk, pertama dia salah dah, tak tertib. Yang kedua dia tepuk debu, dia sapu tangan je. Dia tadi tayamum ni. Ingat bila sebut tayamum mesti muka dan tangan. Walaupun ustaz muka saya kena ayak. Sebab bila sebut tayamum famsahu biwujuhikum, sapu muka dan tangan. Bukan sapu tangan saja, mesti sapu muka juga. Oh, ayak tadi dah basuh wuduk dah. Boh-boh debu jadi gimana? Mana kena lap lah, buat gimana? Lap lah. Kaedah dia. Baik. Tu pun wajib lagu tu. Habis bulan esok kena ganti balik sembahyang. Allahu Akbar. Kok mana ni? Ada pendapat tak kena ganti? Ada pendapat. Seingat saya Imam Nawawi kot kata tak kena ganti sembahyang. Tapi dia kena buat tertib tadi lah. Ni dia ambil wuduk, kita kok dan aku pun tak tahu lagu mana. Rasa lagu ni ikut betul yang tu kata salah tu. Kan? Lagu tu kot buat salah rupanya. Maka kena tanya kepada orang yang reti. Yang pertama, berbalut yang berada di anggota tayamum. Apa dia anggota tayamum? Muka dan tangan. Maka fa'alaihi al-i'adatu mutlaqan. Yang kedua, ini kesimpulan ringkas saja. Balutan berada pada bukan anggota tayamum. Selain anggota tayamum, yakni selain muka dan tangan, selain kaki ke, jari kaki ke, jari kaki lah, kepala ke, balutan dia kata. Baik, balutan ni dia kata kalau dia sebelum balut dia ada wuduk dah. Sebelum balut kaki, sebelum dia nak balut kaki, dia kata Ustaz nak ambil wuduk Ustaz. Tapi yang ni kalau orang luka payah sikit lah. Yang ni orang patah masalah. Boleh lah dia kata, tapi Ustaz nak ambil wuduk Ustaz. Ambil wuduk pula dah. Duk fikir banyak nak ambil wuduk macam mana? Minta orang ambil wuduk pun boleh. Baik, ambil wuduk. Kemudian balutan tu dia tak melampau batas. Dia panggil qadr al-istimsak. Qadar pegang. Maksud dia gini, kita ni kalau luka 1 cm banyak ni, dia mesti nak pelekat tu mesti ada tempat yang sihat dia ambil sikit kan.
supaya nak pelekat tu. Kalau buh atas tu terus nak lekat kat mana kan? Baik, maka ketika tu dia kata orang macam ni saat lagi dia sembahyang, maka dia tak kena ulang dah sembahyang dia. Contoh, saya bagi contoh. Satu orang dekat kaki dia luka, pijak paku panjang lah pula, panjang tu tak paku ke pijak panjang, dia luka. Kemudian bukan dia balut kaki, tapi balut pun boleh kira juga, sebab contoh tak ada alat pelekat, tak ada. Pasal kalau tak balut macam mana nak lekat, dia punya pelekat. Ataupun zaman moden kita ada plaster hak pelekat. Pelekatlah di tapak kaki dia tu lebih sikit je. Sebelum pelekat dia ada wuduk, dia buh sikit. Maka saat lagi dia ambil wuduk macam mana? Basuh muka, tangan, kepala, kaki kanan, kaki kiri, basuh dulu yang sihat. Yang bahagian sikit tu dia kena tayamum, niat ganti kawasan tak kena ayak tadi tu. Dia sembahyang lah setahun pun tak kena ulang sembahyang dia. Sebab pertama bukan pada anggota tayamum balutan. Yang kedua, sebelum dia pakai dia ada wuduk, dan plaster tu kawasan luka sahaja, hanya ada lebih sikit pasal nak pelekat. Mana boleh pelekat kawasan tu semata-mata, maka tak perlu ulang. Itu payah juga ni tu. Ada dia kata pakai dengak sajalah buat gina. Tapi tuan-tuan yang biasa pengalaman, biasa berlaku, biasa kena, dia boleh tasawur, dia boleh bayang, oh macam tu. Saya pun dulu waktu mengaji malas agak ngak api nanti sakit ke apa ke, cari balik kitab. Tak apa, ilmu tak ada masalah. Baik. Demikian juga apabila diletakkan pembalut itu, hak ni Syekh saya bagi contoh kuku dia kata, kuku kaki, kuku operate kan, cabut-cabut duk terpelekat di atas kuku je, tak ambil langsung kawasan sihat pun, ngam-ngam situ dia kata. Maka orang macam ni dia tak ambil wuduk dulu pun tak apa, dia tak perlu ganti dah sembahyang dia. Tapi syarat dia cerita tadi tayamum jugalah. Contoh kuku dia besar ni pecah, dia buat operate, cabut bang, cuci sebelah kiri kanan, dia pun pelekat ni kawasan kuku juga, ngam elok, tutup, tak balut langsung. Kemudian dia tak ada wuduk pun waktu pelekat tu. Bila dia nak sembahyang, dia wuduk muka, tangan, kepala, kaki, bahagian sikit ni dia tayamum, niat kawasan kuku tadi tak kena ayak. Maka setahun pun macam tu lah, dia tak kena ulang sembahyang. Selesai. Itu secara ringkas lah tentang masalah tayamum apabila berbalut. Jelas tak? Selesai masalah tayamum secara ringkasnya. Kemudian dalam kitab ni dia sebut yang ketiga. Yang ketiga ni kita dah hurai dah pertemuan lepas. Haiwan yang berhajat kepada air oleh haiwan yang muhtaram. Kita ada ayak, tiba-tiba ada mereka nak ayak, nak minum. Kita nak ambil wuduk lah, ayak kita cukup dah, kita ambil minum kenyang dah, hilang dahaga dah. Cuma kita nak ambil wuduk, ada ayak tu, orang dahaga main minta, maka wajib kita bagi kat dia, kita bertayamum, tidak ada masalah. Selesai masalah tu. Kemudian dalam kitab ni dia bagi contoh yang tak muhtaram. Baik, kita berhenti saat dulu situ. Kita sambung tajuk yang pertemuan lepas. Saya bagi apa? Saya janji nak cerita bab sembahyang tak ada wuduk, betul tak? Tak ada ayak, tak ada debu kan? Kan bukan dia. Sembahyang atas jalan. Atas kenderaan. Baik. Dalam masalah ni, siapa yang kerap musafir, dia akan jumpa masalah ni, naik kapal terbang masalah. Dalam pendapat mazhab kita,
Dia kira orang yang nak sembahyang, pertama dia mesti ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, macam kita sebut tadi, debu, tayamum. Kemudian apa yang dia boleh buat, dia mesti buat. Yang dia tak mampu, baru dimaafkan. Kerana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala barang yang semampu kamu. Ingat, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah Ta'ala barang semampu kamu. Yang kita tak mampu keluar daripada kita punya tuntutan. Maka kita nak sembahyang, kita naik kenderaan, tiba-tiba jam. Pergi Kuala Lumpur jam, dia faham lori minyak ke terbalik, pi tak boleh, patah balik tak boleh. Kita duk biasa nak balik sembahyang asar, ataupun kita duk target nak sembahyang kat situ kat sini. Baik, tengok dulu keadaan kita. Kalau kita musafir, jam tu pukul 2, pukul 1, 1:30 baru masuk waktu, dan kita tahu kita boleh jamak takhir, tak ada masalah, niat jamak takhir. Kalau kita orang situ jam, tak tahu kira, tak tahu dah nak pergi ke mana, kita kena sembahyang dah ni, asar ni, balik kerja, nak sembahyang kat mana, jam, tak boleh pergi mana, patah balik, tak boleh pergi depan, tak boleh. Ni berlaku. Baik, tengok dulu kita ada wuduk tak? Tak ada. Tengok ayam ala kereta tak ada? Tak ada. Debu pun tak ada. Orang Malaysia mana ada debu kereta dia. Bersih mengelik kelak, selesai. Dua benda ni tak ada. Maka dia dikira orang yang tak ada dua, faqidu at-tahurain, orang yang tidak ada dua alat bersuci, air dan debu, tak ada. Kemudian dia nak sembahyang, kena sembahyang. Dia tahu dah tak lepas pi dah. Pakat keluar kereta tengah tu minum teh, kopi dah atas divider. Duk sembang mai mana pi mana. Dia kata tak boleh dah. Nak turun, ish takut ke? Hujan ke? Maka dia kena sembahyang. Pertama sekali dia kena cari kiblat. Tengok dia kata aku pun tak ketahuan kiblat kau mana nak cari ni. Nak guna telefon pun tak pandai cari kiblat. Maka dia kena sembahyang macam mana dia boleh. Kalau kereta dia besar, dia duduk belakang, dia pakai Velfire ke Alphard ke, boleh berdiri tak? Oh, dia kata boleh berdiri. Maka dia kena berdiri sembahyang. Kena berdiri sembahyang. Rokok, kena rokok. Sujud, kena sujud. Dia kena buat perbuatan sembahyang macam biasa. Kereta dia kecil, diri tak boleh, maka duduk di seat dia tu, dia sembahyang lah macam mana yang dia boleh. Dia turun lah, dia tak boleh terus kita kata mayang terus lah macam mana pun tak boleh. Wajib dia buat yang mana boleh, yang tak boleh baru dimaafkan. Kalau dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Sebab tu dalam ibadat tak boleh kita tinggal benda yang kita boleh buat, sedangkan benda tu kita boleh buat. Kita boleh buat tapi kita kata dah sekali kot, jalan sekali apa? Tak, mesti kalau boleh berdiri, berdiri. Kalau boleh menghadap kiblat, ada kiblat dulu. Dia kata kiblat kok mana? Kok ni je. Sengit sikit boleh? Boleh. Mesti hadap kiblat. Kalih belakang boleh? Boleh. Boleh. Maka dia kena buat menghadap kiblat. Sembahyanglah dia. Saat lagi sampai rumah, dia qadha balik solat dia tadi tu, ganti balik. Itu nama solat hormat waktu. Ramai orang tinggal solat kerana mereka tak, dia tak boleh sembahyang lah. Tak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni suruh dipintah kepada kita ni, ada waktu dia yang tertentu, pada waktu-waktu yang tertentu. Maka zuhur kena sembahyang zuhur, melainkan kita musafir yang kita sebut tadi, jamak takhir lah. Kita nak naik flight lagu tu juga, kita sebelum naik kita kena tahu jadual kita. Subuh sembahyang dah. Sekarang ni kita nak naik flight pergi Mekah, yang mana kita akan sampai sekejap waktu asar.
maka boleh kita terus niat jamak takhir, tak ada masalah. Tapi kita pun tak tahu ketahuan sampai berapa tahu. Gimana ni? Masuk waktu sembahyang. Ada wuduk tak? Tak ada. Boleh ambil tak? Pi duk tekan paik guk layak tu. Kan dia jadi macam masalah hayak ada tapi telaga satu lah. Satu flight pi duk beratok. Tak boleh. Tayamum nak melekat tang mana tak ada debu-debu lah kapal terbang ni. Tapi sebenarnya ada dah orang buat. Ada orang buat ni, tuan-tuan kena cari. Saya pun tak cari lagi. Dia pun kata debu ni kita naik flight, kita bahkan orang tak, bukan debu terbang ikut dah ni, kita buka ambil selesai ronyok buang terus. Saya pun dengar orang abang tak jumpa lagi. Boleh. Ini orang yang ambil berat tentang solat. Sembahyang di atas kapal terbang, pertama selesai wuduk tak boleh, tayamum. Tak ada tayamum, baru yang kita sebut darjat ketiga tadi. Boleh berdiri tak atas flight masalan? Kalau boleh, wajib berdiri. Tak boleh duduk terus halang. Kena berdiri dulu. Dia kata sekali nak kena ulang balik. Sembahyang walaupun kena ulang balik, mesti ikut rukun dia, syarat dia. Berdiri. Rokok mana boleh rokok? Contoh, tak boleh tak rokok. Ini orang yang faham tentang solat. Kalau tak faham dia kata doa sembahyang terus ya. Tak. Boleh ngadak kiblat tak masalan? Dia tahu ni kiblat dah ni, Nabi Mekah. Tu dah tu. Sembahyang tempat tu. Dan sebagainya. Dia tak boleh terus ambil yang ringan sedangkan yang asal boleh. Contoh sembahyang atas kerusi. Dia boleh berdiri. Awal-awal dia duduk terus. Hati-hati. Rukun kita tak belajar lagi dalam kitab ni. Rukun takbiratul ihram. Takbiratul ihram syarat sahnya antaranya berdiri. Berdiri tegak. Tak boleh berdiri bongkok. Tegak boleh tak? Boleh. Saja nak buat bongkok dia kata. Tak sah takbir dia. Tak kursi duduk siap-siap lah. Allahu Akbar. Tak sah solat dia. Mesti berdiri dulu takbir. Lengah, tak larat, baru duduk. Sebab dia fattaqullaha mastata'tum. Jangan kita baik. Sujud boleh. Kena sujud. Kena tahu yang mana dia tak boleh, yang tu saja dimaafkan. Yang boleh kena buat. Tak boleh dia borong rapat terus. Ada orang dia seronok, dia kata sembahyang sunat atas kerusi seronok sikit. Tuan-tuan, sembahyang sunat sama dengan sembahyang fardu. Kalau dia wajib boleh sujud, wajib sujud. Dia tak ada asyok sembahyang atas kerusi. Siapa kata? Sekali dia kena rokok. Sebelum rokok, kalau dia boleh berdiri, dia wajib berdiri. Dia kena berdiri dulu baru rokok. Ini pembahasan yang kita akan bahas pada bab dia nanti insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Itu tajuk sembahyang atas kenderaan. Jelas tak? Cara ringkas lah tu. Kena qadha tak? Kalau ikut mu'tamad kena qadha atas kapal terbang sekalipun. Cuma kalau kita baca lah hasyiah besar-besar sikit, dia kata boleh kita ambil Imam Muzani tak silap. Ke imam apa dia tak ingat. Dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat kata sembahyang atas kapal terbang kalau cukup syarat dan rukun dia boleh buat tadi, maka tak perlu ganti. Tapi kalau sembahyang macam tadi tu, rokok pun tak, hadnu pun tak belaka, turun sampai saat ini qadha balik. Biasa berlaku subuh lah. Kami pergi hari tu Mekah, bertolak daripada KLIA pukul 4 pagi. Atas flight masuk subuh kita sembahyang sampai airport, ganti balik lah sembahyang subuh. Itu cara dia lah. Mudah-mudahan kita faham. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? InsyaAllah pertemuan depan kita akan bicara tentang wa ghairul muhtarami sittatun. Ya. Zaman sekarang dia gini,
Kalau kita duduk di rumah tuan-tuan, tak ada ayak. Kalau kita seminggu tak ada ayak, seminggu tu kita mesti ganti sembahyang. Sebab apa? Sebab dia kira rumah ni tempat yang biasanya ada air. Apabila tidak ada air, dia kira pelik. Bila pelik, kita sembahyang dengan tayamum, maka kita kena ganti sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang kita sebut tadi tu, kita kena pergi cari dulu. Ya, kena cari kawasan sekitar dan sebagainya. Dapat. Mungkin zaman lah ni kemudahan, kita ada kereta mutu, takat nak pergi depan tu 10 kilo boleh pergi. Maka itu suatu kemudahan yang ada pada zaman sekarang ni yang tak tergambar oleh orang-orang dulu. Maka kita guna kelebihan tu lah. Macam kita sebut qiyah tadi itulah, amrun dunyawiyun, kita jauh pergi kan. Apatah lagi amrun ukhrawiyun, perkara yang berkaitan dengan akhirat, bukan lebih lagi lah. Bahkan yang tu utama lah zaman lah. Dalam masalah ada satu tajuk, uzur sembahyang. Dia kata uzur sembahyang jemaah antaranya jalan belecah. Bila jalan belecah, kita nak main masjid kotor pakaian, maka uzur. Waktu hujan, uzur juga, hujan yang basah baju. Tapi dalam syarah bawah dia kata zaman kita ada payung, ada bumbung, jalan pun tak ada belecah dah, tak belakang dah, maka hujan tak mana pun dia kata tak ada uzur juga sembahyang jemaah. Maka betul lah tu, di zaman kita ni dia berubah dah lah. Hukum tu dia berubah dengan sebab berubah zaman, berubah masa. Wallahu a'lam. Ada lagi tak? Jadi kesimpulan dia, masalah tayamum dan sebagainya, bila berlaku dekat kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang reti jika kamu tak reti. Itu sahaja, mudah sangat. Tuan tanya untuk imam, tanya ustaz main kuliah, tanya dan sebagainya. Jangan malu nak tanya. Kadang-kadang kita berasa senang kan. Buh waktu derik balut, macam mana nak ambil wudu? Malu lah tanya. Sekali orang kata aku tak reti pula. La ilaha illallah. Tanya aja, tak ada masalah. Pasal kadang-kadang ramai orang tak reti kan. Nak tanya pun tak mau, malu. Maka dua golongan akan terharam daripada mendapat ilmu. Yang pertama ialah orang yang mustakbir, orang yang takabur. Dia kata, tanya apa, ustaz pun muda lagi, janggut tak ada uban lagi. Contohlah takabur, dia kata tak payah tanya lah, aku kemahiri, tak akan dapat ilmu. Orang pertama. Yang kedua, mustahyin, malu ya amat-amat. Ingat tak Sayyidatina Ummu Sulaim tanya Nabi masalah haid, masalah junub. Sebelum dia tanya Nabi SAW, dia sebut innallaha la yastahi minal haqq, sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu daripada kebenaran. Adakah orang perempuan keluar mani? Tanya soalan tu. Isteri Nabi dengar waktu tu terkejut, dia kata, orang tak tanya tapi dah dia tanya. Maka Nabi, sebelum Nabi jawab, Nabi puji tindakan dia. Nabi puji tindakan dia. Hadis, dalam hadis, bila Nabi puji kemudian baru Nabi jawab. Ulama sebut kata, apabila masalah ni walaupun orang perempuan ada masalah, tak salah dia tanya kepada tok guru yang lelaki. Di zaman tu mana ada orang lain dah tok guru? Rasulullah, Nabi, Rasul. Maka terus ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya orang perempuan ada ayak mani ni. Adakah orang perempuan mimpi juga macam orang lelaki? Nak tanya soalan ni malu. Maka tanya juga. Maka tak akan terhalang daripada ilmu kalau dia simpan malu. Jangan malu bertanya. Mungkin soalan kita kalau kita tanya takut kawan gelak sebelah. Hak gelak pun tak erti ke? Kan? Maka nak selamat kita tulis surat. Assalamualaikum Ustaz. Buh nama kawan kita hak sebelah duk gelak kat kita tu. Saya nama si fulan. Apa hukum sekian-sekian? Minta ustaz baca soalan derah semua lah. Pasal kawan dia duk gelak kat dia tu. Itu contohlah kaedah bertanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما نافعا وبارك لنا فيما أعطيتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.